Okey, jadi kelas cikgu satu progresif, satu mulia, satu efisien, dan kelas-kelas yang lain kamu akan berjumpa dengan cikgu lah sepanjang kelas derma remote teaching. Okey, sebelum kita memulakan pengajaran, okey, kamu nampak tak slide cikgu? Tolong respon. Nampak aku nampak. Nampak? Nampak. Okey. Dan nanti tutup mic tau. Okey, dekat sini kalau kamu boleh tengok, kita belajar daripada awal dulu bab 1 kenali sejarah kan? Okey, bab 2 kamu masuk zaman air batu. Lepas tu bab 3 zaman prasejarah. Bab 4 bab apa? Tamadun. Okey, kat sini cikgu nak buat ulang kaji balik. Okey, sebelum tu kamu tengok apakah yang dimaksudkan dengan tamadun. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak apa yang dimaksudkan dengan tamadun? Okey. Okey, tamadun kalau secara umum, okey, dimaksudkan suatu pencapaian tertinggi oleh sesuatu masyarakat dalam pelbagai bidang. Okey, itu secara umum. Okey, tamadun dia didefinisikan mengikut bahasa, 4 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Inggeris dan bahasa Yunani. Okey, bahasa Yunani. Perkataan tamadun, civilization diambil dari perkataan Yunani yang bermaksud bandar atau kota. Bahasa Inggeris disebut juga civilization, iaitu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Okey, mengikut bahasa Arab, mudun, perkataan mudun, madain dan madana yang bermaksud tinggi budi bahasa dan pembukaan bandar. Dan yang terakhir, tamadun dalam bahasa Melayu didefinisikan sebagai suatu peradaban yang merujuk kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebendaan serta perkembangan pemikiran yang meliputi bidang sosial, budaya, politik dan lain-lain. Okey, itu maksud tamadun. Okey, kalau dalam periksa, kalau dah ditanya soalan tersebut menanyakan tentang tamadun, kalau dia tak bagi kamu, dia tak bagi tahu tamadun dalam bahasa, dia nak jawapan kamu tu dalam bahasa Yunani ke bahasa Inggeris, kamu boleh pilih mana-mana yang kamu ingat. Tapi kalaulah soalan tu dia minta berikan definisi tamadun mengikut bahasa Arab, kamu kena bagi jawapan mengikut bahasa Arab sahaja. Okey, tu maksud tamadun. Ini cikgu buat revision balik nah untuk bab 4. Okey. Okey, dalam tamadun dia ada ciri-ciri tamadun. Okey, ciri-ciri tamadun kalau kat sini kita tengok dia ada 9 ciri, bermula dengan pertanian dan perdagangan, sistem pemerintahan, pembentukan bandar, pengkhususan pekerjaan, teknologi, organisasi sosial, agama dan kepercayaan, tulisan dan penyimpanan rekod, dan yang terakhir kesenian dan kesusastraan. Okey, yang mana setiap tamadun dia merangkumi 9 ciri ini. Okey, tu untuk revision. Okey, ada soalan tak untuk bab 4 tamadun? Ada soalan tak? Faham? Okey, cikgu teruskan . Okey, sebelum kita memulakan pengajaran, kamu tengok cikgu ada 2 keping gambar. Okey, gambar. Okey, apa gambar yang cikgu tunjuk dekat kamu ni? Okey, boleh respon? Gambar apa ni? Adi, Ilhan, Piramid cikgu. gambar? Piramid. Gambar piramid. Okey, satu lagi yang atas tu gambar apa ni? Atas piramid. Gambar? Kapal layar. Kapal layar. Kapal layar duduk di dalam laut.
Betul? Ya. Ya. Okey. Okey, dekat sini dia ada dua keping gambar yang mana gambar pertama menunjukkan gambar laut, sungai berkaitan dengan air kan? Okey, yang kedua gambar piramid. Piramid dengan sphinx. Piramid dengan sphinx. Kat mana kamu boleh nampak gambar piramid ni? Mesir. Dekat Mesir. Mesir. Okey, dekat Mesir. Maksudnya dekat sini kita akan belajar sesuatu daripada kedua-dua gambar ni sebenarnya memberi gambaran kamu kepada tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, jelas? Okey, kita akan masuk tajuk tamadun awal dunia. Okey, yang pertama, okey, kalau kamu ada buku teks, kamu boleh rujuk buku teks kamu bab 5 lah. Bab 5 muka surat 92. Okey, yang pertama kita akan tengok 5.1 4 lokasi tamadun awal dunia. Okey, yang mana ada peta. Nampak tak peta yang cikgu tunjuk ni? Okey, dia ada peta yang menunjukkan lokasi 4 tamadun awal dunia. Sebelum kita nak masuk lebih mendalam, kita perlu tengok dulu dekat mana wujudnya lokasi tamadun awal dunia. Okey, dalam peta ni menunjukkan 4 warna yang berbeza, warna hijau, warna pink, warna orange dan warna ungu kan. Okey, ada 4 warna yang mana menunjukkan 4 tamadun awal wujud di kawasan lembah sungai. Okey, jadi perkaitan gambar yang pertama tadi cikgu nak tunjuk kata semua tamadun awal wujudnya di kawasan lembah sungai. Okey, yang pertama kamu tengok yang warna hijau ni menunjukkan lokasi tamadun Mesopotamia yang mana wujud di antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Okey, yang kedua warna pink tu menunjukkan tamadun Mesir purba. Okey, tadi gambar yang kedua tadi menunjukkan gambar Sphinx kan? Sphinx dengan piramid yang mana menunjukkan tamadun Mesir purba wujud di lembah Sungai Nil. Yang ketiga warna orange, tamadun Indus wujudnya di Sungai Indus. Dan yang terakhir warna ungu, tamadun Huanghe yang wujudnya di Sungai Huanghe. Okey, jadi kamu dapat lihat di sini keempat tamadun wujud di lembah sungai. Okey, seterusnya perkembangan 4 tamadun awal kita akan mula daripada tamadun Mesopotamia. Okey. Tamadun Mesopotamia ni merupakan tamadun awal dunia. Okey, Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai iaitu Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mana mengalir dari kawasan pergunungan Turki sehingga tanah pamah di Iraq. Okey, tamadun ini berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik antara tahun 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Okey, dalam tamadun Mesopotamia wujudnya beberapa kerajaan awal iaitu Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan Assyria. Okey, kerajaan awal dalam tamadun Mesopotamia ialah kerajaan Sumeria bermula tahun 3000 sebelum Masihi dan kerajaan terakhir ialah kerajaan Chaldea yang runtuh pada tahun 539 sebelum Masihi. Okey. Tamadun Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu sama yang mana orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan membina pertempatan, menjalankan aktiviti pertanian, membina sistem pengairan serta berjaya membina sistem perbandaran. Kalau kamu tengok bezanya tamadun awal dengan zaman prasejarah. Masyarakat dah mula hidup secara menetap, dia dah ada organisasi sosial, struktur politik apa semua dah wujud dalam tamadun Mesopotamia. Okey, seterusnya.
Ciri utama kerajaan Sumeria, dia ada 5 ciri utama. Yang pertama, bandar maju. Yang kedua, pengkhususan pekerjaan. Yang ketiga, pengurusan simpan kira. Yang keempat, peningkatan teknologi. Dan yang terakhir, institusi yang kompleks. Kalau kamu nampak kat sini, kesemua ciri-ciri utama kerajaan Sumer ni, ada tak ciri tersebut dalam zaman prasejarah? Ada tak? Ada. Ada. Dalam zaman prasejarah ada bandar, ada dah bandar? Zaman Paleolitik ada bandar tak? Tak ada lagi. Tak ada. Ada. Okey, jadi sebenarnya kalau tamadun baru wujud semua ni, kalau zaman prasejarah dia belum ada bandar yang maju. Sebab apa? Kalau zaman Paleolitik mereka hidup secara nomad. Nomad tu maksud dia secara Rendah-rendah. berpindah randa. Kalau hidup secara berpindah randa, macam manalah kita nak buat sebuah bandar. Okey, jadi kat sini tamadun ni dia adalah satu pencapaian yang tertinggi dalam kehidupan masyarakat. Okey. Ada soalan tak? Cikgu sambung lah. Okey, seterusnya dalam tamadun Mesopotamia ni dia ada kawasan yang luas dalam oasis di tengah-tengah gurun dan gunung di lembah sungai Tigris dan Euphrates. Okay, kawasan ni kalau kamu nampak ada peta cikgu tunjuk ni, dia nampak seperti bulan sabit bentuknya tamadun Mesopotamia sebab dia duduk di antara dua sungai. Okay, pada masa dulu sungai adalah kawasan yang sangat penting kepada masyarakat awal dahulu. Okay, contohnya menyediakan keperluan makanan, sebagai sumber perhubungan, pengangkutan, semua tu semua menggunakan sungai. Okey. Okey, seterusnya berkembang menjadi sebuah bandar. Struktur bandar dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Okey, ni semua bandar yang kita tengok tadi, ciri utama kerajaan Sumer. Dia ada bandar, yang mana bandar tersebut dibina daripada tanah liat. Yang mana tanah liat tersebut dijadikan bata. Okey, seterusnya tempat ibadat dibina di setiap pusat bandar, yang mana binaannya berbentuk piramid yang dipanggil zigurat. Kalau orang tanya zigurat tu apa? Zigurat ialah tempat ibadat yang mana terletaknya di kawasan bandar. Okey, ni adalah zigurat. Nampak tak? Okey, dalam buku teks kamu pun ada, nanti kamu boleh rujuk. Okey, gambar zigurat tu tak ada. Nanti kamu boleh tengok kat sini. Ni adalah zigurat, tempat ibadat masyarakat dalam tamadun Mesopotamia. Okey. Seterusnya, tadi kita tengok untuk ibadat kan. Okay, seterusnya untuk tujuan pertahanan telah dibina dinding-dinding besar dikelilingi bandar tersebut. Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 95 kerana dia tulis ilustrasi menunjukkan perbandaran tamadun Mesopotamia. Maksudnya kubu pertahanan tu dia bina dinding-dinding besar macam kita lah dekat sempadan antara negeri. Contohnya antara Malaysia dengan Thailand. Kita di Padang Besar dengan Thailand, yang mana dekat situ ada tembok, yang mana dekat situ adalah tempat melindungi negara kita daripada serangan musuh. Okey, seterusnya. Pertempatan awal berkembang daripada perkampungan menjadi bandar dan seterusnya menjadi sebuah negara kota. Okey, apa peranan negara kota? Negara kota berperanan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan. Okey, kat sini cikgu tunjuk dekat kamu sebuah negara kota dalam tamadun Mesopotamia. Okey, ni ada dalam buku teks kamu, muka surat 96.
Ini adalah contoh negara kota Ur yang mana kamu nampak dekat keliling negara kota ni dia ada dinding yang tinggi untuk melindungi daripada serangan musuh ni. Dikelilingi negara kota ni. Nampak tak? Dia ada dinding yang besar dan tinggi. Okey, dalam bandar dia ada rumah-rumah dan kedai dalam bandar tersebut. Seterusnya kamu nampak dekat sini dia ada zigurat yang cikgu nampak tak cikgu tarik cursor ni, nampak kat sini kuil besar disediakan untuk Tuhan Bulan Nana dan isterinya tinggal yang menguasai bandar. Maksudnya ni zigurat. Zigurat adalah tempat ibadat masyarakat pada zaman tersebut. Okey, seterusnya kamu nampak dekat luar negara kota ni petani menanam pokok gandum dan barley di luar kota Ur, dan yang terakhir ada terusan. Terusan yang mana menghubungkan negara kota Ur dengan sungai Euphrates dekat sini. Sebab itulah sungai adalah alat perhubungan yang utama dalam setiap tamadun. Sebab semua tamadun wujudnya di lembah sungai. Kalau kita tengok daripada awal tadi dia ada lokasi kan, lokasi pembentukan tamadun. Okay, ada soalan? Ada soalan tamadun Mesopotamia? Ada soalan tak? Faham? Faham tak? Faham? Tak ada soalan? Okay, jadi dalam tamadun Mesopotamia kamu kena tahu dia ada ciri kerajaan sama, apa itu zigurat. Okay, jadi tu jelas? Faham. Okay, cikgu teruskan untuk tamadun yang kedua. Okay, tamadun yang kedua kalau kita tengok tadi gambar yang kedua kan? Gambar tamadun. Gambar tamadun Mesir Purba ni dia kaitkan sinonim dengan Sphinx dengan piramid. Okay, jadi kita masuk tamadun yang kedua adalah tamadun Mesir Purba. Okay, yang pertama tamadun Mesir Purba terletak di kawasan lembah sungai Nil. Jadi semua tamadun awal wujudnya di lembah sungai. Okay, sungai Nil merupakan sungai yang terpanjang di dunia iaitu sepanjang 6,650 kilometer. Piramid dan Fir'aun merupakan tinggalan terkenal dalam tamadun ini. Okay, selalu sinonim kalau kita tengok tamadun Mesir Purba orang akan sebut piramid, Sphinx, Fir'aun. Okay, semua tu adalah benda-benda yang sinonim dalam tamadun Mesir Purba. Okey, dalam tamadun Mesir Purba dia ada 3 tahap kerajaan berbeza dengan tamadun Mesopotamia. Okey, 3 tahap kerajaan bermula dengan kerajaan Purba, kerajaan pertengahan dan yang terakhir adalah kerajaan baru. Okey, kita akan tengok satu persatu kerajaan. Apa itu kerajaan Purba, apa itu kerajaan pertengahan dan kerajaan baru. Okey, seterusnya Sungai Nil. Okey, mengapakah Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil? Okey, kalau kamu tengok kat sini Herodotus. Siapa Herodotus tu? Ingat tak? Ahli sejarawan. Sejarawan. Sejarawan mana? Sejarawan. Tempatan Dok. Dok. Maksudnya sejarawan. Sejarawan mana? Kanak? Greek. Import. Sejarawan? Sejarawan barat, Herodotus kan. Kalau Muhammad Yusuf Ibrahim, sejarawan tempatan. Okey, Herodotus. Okay. Menurut Herodotus, Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil, the gift of the Nile. Sebab apa? Kerana Sungai Nil membanjiri kawasan sekitarnya setiap tahun yang mana membawa lumpur berwarna hitam yang sangat subur untuk pertanian. Jadi kat kawasan tersebut pertanian berkembang dengan pesat lah. Okey, seterusnya. Sungai ini membekalkan sumber makanan. Sebab apa? Sebab tadi kawasan Sungai Nil tu, lembah Sungai Nil tu adalah kawasan yang sangat subur. Jadi boleh kita menjalankan aktiviti pertanian, boleh menanam dengan pelbagai jenis tanaman.
Okey, yang seterusnya Sungai Nil menjadi sumber perhubungan dan pengangkutan. Pada masa ni tak ada lagi perhubungan dan pengangkutan melalui jalan udara, semua menggunakan jalan air. Itu adalah sumber perhubungan dan pengangkutan yang utama. Okey. Seterusnya, tadi kan cikgu kata dalam Tamadun Mesir Purba dia ada 3 tahap kerajaan. Kita tengok kerajaan yang pertama adalah kerajaan Purba. Pertempatan terawal bermula dengan perkampungan petani pada tahun 5000 sebelum Masihi. Okay, perkampungan ini membentuk 2 buah kerajaan, iaitu kerajaan utara di hilir Sungai Nil dan kerajaan selatan di hulu Sungai Nil. Okay, merupakan kawasan yang terbentang luas berhadapan dengan padang pasir. Okay, walaupun kerajaan Purba ni wujud di kawasan padang pasir, tapi dia berhampiran dengan Sungai Nil, berhampiran dengan lembah Sungai Nil. Kedua-dua kerajaan ini telah disatukan pada tahun 3100 sebelum Masihi oleh Raja Menes. Raja yang mana mentadbir kerajaan Purba. Okay, Raja Menes telah membuka bandar iaitu bandar Memphis. Okay, ini antara kerajaan awal, kerajaan Purba. Okay, seterusnya selepas kerajaan Purba, kerajaan baru. Okay, apa itu kerajaan baru? Okay, kerajaan baru ni muncul apabila golongan bangsawan memerintah Mesir. Pemerintahnya digelar Fir'aun yang telah membentuk pasukan tentera yang sangat kuat. Okay, raja yang terkenal dalam kerajaan baru ni ialah Raja Ramses. Okay, Ramses telah membina banyak monumen terkenal berupa contohnya seperti berhala, macam Sphinx apa semua tu adalah bentuk-bentuk berhala. Okay, zaman kerajaan baru Mesir bermula pada zaman Ramses II memerintah dari tahun 1279 hingga 1213 sebelum Masihi. Okay, itu adalah kerajaan baru, kerajaan yang kedua. Okay, seterusnya tahap yang ketiga. Alamak, terbalik. Okay, sorry. Kerajaan baru tu adalah kerajaan yang terakhir. Sebelum kerajaan baru dia ada kerajaan pertengahan. Okay, sorry dah. Okay, kita tengok kerajaan pertengahan. Bermula sekitar 2100 hingga 1650 sebelum Masihi, berlaku perkembangan bidang kesusasteraan dan ukiran. Kalau kamu tengok dalam zaman prasejarah, ada tak kesusasteraan? Ada tak zaman prasejarah? Masyarakat prasejarah terlibat dalam bidang kesusasteraan? Tak ada. Tak ada. Okey, sebab apa? Sebab mereka belum mencapai satu tahap pemikiran yang tinggi. Okey, seterusnya kekuatan raja telah membawa kepada kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Okey, pada zaman kerajaan pertengahan ni kerajaan yang utama adalah kerajaan Tibes. Okey, pemerintahnya menggalakkan kegiatan perdagangan menggunakan jalan sungai. Jangan duk cerita jawab soalan menggunakan jalan udara, tak ada lagi nah. Semua menggunakan jalan sungai, jalan air sebab tiada lagi, masa tu belum ada lagi penciptaan pengangkutan menggunakan jalan udara. Okey, itu adalah tamadun Mesir Purba. Okey, dalam tamadun Mesir Purba ni selalunya kamu kena tahu apa tahap-tahap kerajaan dalam tamadun Mesir Purba. Okay, sebab apa Mesir tu dikatakan hadiah daripada Sungai Nil apa semua tu kamu kena tahu apa isi yang kamu nak jawab je lah kalau untuk dalam peperiksaan. Okey, seterusnya yang ketiga. Okey, seterusnya yang ketiga, ada soalan tak? Tak ada? Faham? Tak ada. Faham. Okey, kita sambung tamadun yang ketiga. Okey, tamadun yang ketiga adalah tamadun Indus. Okey, tamadun Indus yang mana terbentuknya di lembah Sungai
Indus. Okay, kalau kamu nampak kat sini ni adalah gambar bandar dalam tamadun Indus. Okey, seterusnya tamadun Indus ni terletak di lembah Sungai Indus bermula pada tahun 2500 sebelum Masihi. Kawasan ini dikelilingi oleh banjaran Makran, pergunungan dan Rajasthan di bahagian timur, Kathiawar dan Gujarat bahagian tenggara. Okey, lembah Sungai Indus mempunyai dua musim yang ekstrim, iaitu musim hujan yang membawa banjir dan musim kering yang membawa kemarau. Okey, kalau hujan yang sangat lebat sehingga menyebabkan banjir di kawasan tersebut, dan kalau musim kering dia akan menjadikan kawasan tersebut kemarau yang teruklah. Sebab tu dia kata ada dua musim yang ekstrim. Okey, seterusnya penduduk lembah Indus bergiat aktif dalam bidang pertanian, iaitu dengan menanam pokok gandum, barley dan kapas. Okey, dalam tamadun Indus, kalau nampak kat sini, masyarakat dalam tamadun Indus dah ada hubungan perdagangan antara penduduk dalam tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia. Okey, maksudnya tamadun Indus ni masyarakat dah mula ada hubungan luar. Maksudnya dia hubungan luar dengan tamadun yang lain, iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, seterusnya. Dalam tamadun Indus terdapat dua buah bandar yang terkenal, iaitu Mohenjo-daro dan Bandar Harappa. Bukan bermaksud ada dua bandar ni sahaja. Dia ada banyak bandar, tapi bandar yang paling utama, bandar yang paling maju dalam tamadun Indus ialah Mohenjo-daro dan Harappa. Tolong ingat ada dua bandar, Mohenjo-daro dengan Harappa. Okey, seterusnya. Jurutera telah mencipta sistem paip dan pembentungan. Kalau kau nampak kat sini, di sebelah tulisan ni ada gambar kan? Ni adalah gambar tamadun Indus yang mana pada zaman tersebut sudah ada jurutera yang telah mencipta sistem paip dan pembentungan secara teratur. Okey, pembandaran dalam tamadun Indus ni adalah sangat baik sebab dia ada kelebihan dalam menguruskan perbandaran. Okey, seterusnya tamadun Indus telah mengalami kemerosotan pada 1970. Okey, ianya disebabkan oleh, kalau nampak kat sini dia kata disebabkan oleh imej satelit yang mana menunjukkan terdapatnya pergerakan plat bumi yang menyebabkan berlakunya gempa bumi yang menyebabkan berlaku gempa bumi dan banjir. Okay, apabila imej satelit tu kita nampak dekat situ, sebab apa? Hilangnya teori lah menunjukkan hilangnya tamadun Indus disebabkan oleh pergerakan plat bumi yang mana menyebabkan gempa bumi dan banjir, seterusnya telah menghilangkan tamadun Indus. Okey, dalam tamadun Indus ni dia ada pembandaran dia sangat teratur. Kamu nampak kat sini, kamu nampak macam biasa kan? Tak ada lah shopping, nampak macam shopping kompleks, bangunan-bangunan yang tinggi. Sebab pada masa tersebut, ni bandar yang telah dibangunkan oleh masyarakat dalam tamadun Indus yang mana dia dah ada sistem paip dan pembentungan. Kita nampak biasa je benda tu. Tapi sebenarnya benda tersebut adalah satu pencapaian yang tinggi oleh masyarakat pada zaman tersebut. Okey, mungkinlah kita sekarang ni kita lagi hebat, tapi sesuai dan seiring dengan zaman tersebut, masyarakat telah mengalami satu peningkatan tahap yang tertinggi dalam kehidupan mereka. Okey, ni adalah dalam tamadun Indus. Okey, tamadun Indus ni dia istimewa sebab dia utamakan dan dia memberi fokus kepada pembinaan bandar dia. Okay, dia susun blok-blok bangunan dalam tamadun Indus ni, negara-negara kota dia susun dalam bentuk kotak yang berbentuk 4 segi. Okay, dia bahagikan kepada kawasan perumahan, dia ada kawasan beribadat. Okay, jadi kat sini dia dah ada sistem pembentungan yang baik. Maksudnya
bila ada sistem pemantungan yang baik, kita nampak kat sini dia dah mengalami satu evolusi yang sangat tinggi dalam kehidupan masyarakat. Okay, itu adalah tamadun Indus. Okey, seterusnya tamadun yang keempat adalah tamadun Huang He. Okey, tamadun Huang He adalah tamadun yang keempat. Okey, apa itu tamadun Huang He? Kita akan tengok dulu. Yang pertama, tamadun Huang He ni terbina di kedudukan dua sungai utama iaitu Sungai Huang He dan Sungai Yangtze. Okey, yang ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Nanti kamu boleh buat revision balik nah, kelas minggu depan cikgu akan soal kamu untuk pengajaran pada hari ini. Okey, tamadun Huang He bermaksud Huang He bermaksud sungai kuning yang mana menyimpan banyak lumpur kekuningan yang sangat subur. Okay, jadi jelas kat sini kita tengok lembah sungai. Sungai adalah kawasan yang sangat penting sebab semua tamadun awal wujudnya di lembah sungai. Okey, kalau kamu tengok sungai Huang He tu antara sungai, kalau cikgu nombor 3 yang terpanjang di Asia dan nombor 6 terpanjang di dunia. Okay, kamu tengok sungai Huang He tu, dia panggil River of Sorrow. Yang mana sungai yang menjedihkan. Sebab apa kita kata sungai Huang He tu sungai yang menjedihkan? Sedangkan tadi sungai Nil adalah hadiah kepada tamadun Mesir purba. Okay, berbeza dengan tamadun sungai Huang He ni, dia digelar sebab memanglah dia menyimpan, orang kata apa, sungai yang lembah sungai yang subur sebab menyimpan banyak lumpur kekuningan sesuai untuk tanaman, sesuai untuk aktiviti pertanian. Tapi sungai tersebut digelar sebagai River of Sorrow, sungai yang menjedihkan. Sebab apa? Sebab sungai ni adalah sungai yang sangat bahaya yang mana boleh menghancurkan apa saja. Okay, aliran air sungai tu dia boleh bertukar 26 kali yang mana berlaku banjir lebih daripada 1,500 kali. Tak ada risau tu untuk pengetahuan kamu. Okay, yang mana sungai tersebut kalaulah kita jatuh kan, dia mengorbankan banyak nyawa, sukar untuk ditemui jika ada orang yang jatuh dalam sungai tersebut. Okey. Seterusnya, masyarakat awal Cina telah membina pertempatan dan menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Sebab apa? Sebab dia membina pertempatan berhampiran dengan sungai, berhampiran dengan kawasan lembah sungai. Sebab sesuai untuk dibina pertempatan, kita duduk kat situ dan kita akan menjalankan aktiviti pertanian serta penternakan. Okey, seterusnya penduduk di kawasan ini turut menghadapi banjir yang mana disebabkan oleh limpahan air sungai Huang He. Okey, bila berlakunya hujan yang lebat menyebabkan berlakunya limpahan air dalam sungai tersebut dan akan menyebabkan banjir di sekitar kawasan lembah sungai Huang He. Okey, seterusnya tamadun ini adalah sebuah tamadun yang terpencil menyebabkan mereka menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Berbeza dengan tamadun Indus, yang mana tamadun Indus dah ada hubungan perdagangan dengan tamadun yang lain iaitu tamadun Mesopotamia. Okay, tapi tamadun Huang He, masyarakat dia menghasilkan makanan sendiri dan tidak berdagang dengan orang luar. Okey, dekat sini ni adalah gambar yang menunjukkan sungai Huang He yang mana memberi kebaikan kepada penduduk pada masyarakat tamadun awal dan ada juga kekurangan sungai ini yang mana sungai ini menyebabkan banjir yang berlaku beribu-ribu kali dan juga mengorbankan banyak nyawa. Okey, ini adalah sungai Huang He. Okey, seterusnya perkembangan kerajaan awal. Bandar Huang He telah melahirkan beberapa buah bandar, contohnya seperti Anyang, iaitu pusat kerajaan dinasti Shang. Okay. Apa kegiatan ekonomi masyarakat tamadun Huang He?
Okey, masyarakat tamadun Huang He menjalankan aktiviti membuat tembikar, membina kapal, menghasilkan varnis, sutra, sulaman dan ukiran. Sutra apa semua ni dia sinonim lah dengan masyarakat Cina, sutra Cina apa semua. Okey, itu adalah perkembangan tamadun awal. Okey, kita tengok tadi yang pertama 4 lokasi tamadun awal. Okey, lepas tu kita 5.1 dan 5.2. 5.1 4 lokasi tamadun awal. Lepas tu kita tengok perkembangan 4 tamadun awal dunia bermula daripada tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba, tamadun Indus dan yang terakhir tamadun Wang He. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada. Faham tak? Kan Lena tu? Tidak. Saya rasa dia Lenoi tu. Wan Naufal Rifki, tidak, apa yang tak faham boleh tanya cikgu? Rifki, Wan Naufal Rifki, ada soalan yang mana tak faham? Ha? Cikgu kata mana menggunakan sungai, mana ada nak tengok ni, cek. Alamak. Sana, Sat. Okey. Sungai ni kapal layar pada pasir. Menggunakan sungai kalau dok mereka guna. Okey, jadi ada Afika. Afika tanya cikgu, tamadun menggunakan sungai. Kalau laut mereka guna tak? Okey, jadi dekat sini tamadun tu dia terbentuk di kawasan lembah sungai. Bukan bermakna diguna sungai saja, jalan laut pun digunakanlah untuk aktiviti perhubungan dan perniagaan. Okey, lagi okey. Rifki, Wan Naufal Rifki, faham ah? Faham tak? Ada soalan? Okey, semua tengok buku teks tak? Tengok. Tengok. Tutup buku teks, cikgu nak bagi soalan kuis. Okey. Okey. Kapalnya senyum ya. Nanti tolong masuk kehadiran dalam Google Form . Okey. Mana? Okey, tutup buku teks . Okey, cikgu ada beberapa soalan berdasarkan pengajaran kita pada hari ini. Okey, jadi soalan yang pertama. Okey, nyatakan lokasi keempat tamadun awal dunia. Di mana terbentuknya? Di lembah sungai. Di lembah sungai. Di lembah sungai. Di bawah sungai. Lembar. Sungai mana? Sungai Nil. Sungai Tigris, Sungai Euphrates, Sungai Indus, Sungai Huanghe. Sungai Huanghe. Okey, yang jawab saja on mic tak? Yang tak jawab tutup mic. Okey, siapa nak jawab? Is . Tutup tu. Okey, mana jawapan dia apa? Di mana lokasi? Sungai Tigris, Sungai Euphrates, apa dah tu? Sungai Tigris dengan Euphrates tu tamadun apa? Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Lagi? Yang kedua? Indus. Tamadun Sungai Nil. tamadun Mesir Purba. Yang ketiga, tamadun Indus. Dekat mana? Sungai Indus. Sungai Indus. Yang terakhir? Tamadun Huanghe. Sungai Huanghe. Di Sungai Wang He. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, apakah kegunaan sungai kepada tamadun awal manusia? Makanan. Untuk Sumber? Sumber makanan. Lagi? pertanian. Sumber makanan. Sumber pertanian. Pertanian. Sungai Kuteng.
Pengangkutan. Sumber, perhubungan dan pengangkutan. Okey, yang ketiga. Bagaimanakah masyarakat Mesopotamia mengawal pengaliran air sungai? Macam mana? Buat tembok. Membina tembok sekeliling bandar. Membina tembok. Dia membina tembok. Ya. Membina tembok tu untuk Sekeliling tujuan bandar. apa? Membina tembok di sekeliling bandar. Membina tembok di sekeliling bandar tu adalah untuk tujuan pertahanan. Jadi jawapan kurang tepat. Okey, jadi kat sini bagaimana masyarakat Mesopotamia mengawal pengaliran air sungai? Buat longkang. Dia buat longkang. Menebus Bentuk. Okey, membina sistem pengairan longkang tu adalah membina sistem pengairan. pengairan. Okey, soalan seterusnya. Okey, apakah kelebihan Sungai Nil? Membekalkan sumber makanan kepada tamadun Mesir Purba. Membekalkan Untuk membekalkan pertanian. Tanah yang subur untuk pertanian. sumber pertanian. Okey. Sebab apa dia kata membekalkan sumber makanan? Sebab dia mengeluarkan Dah pertanian? lumpur. Untuk Sebab dia menanam Pertanian. sebab tamadun tamadun tersebut untuk menanam wujud pokok di seperti barley, gandum. Okey, sebab apa kelebihan Sungai Nil yang mana membawa lumpur berwarna hitam yang subur untuk Ini aku mana? pertanian kan? Okey. Jadi itulah dikatakan Mesir dikatakan hadiah Sungai Nil. Selain daripada itu membekalkan sumber makanan dan seterusnya menjadi alat perhubungan atau perhubungan dan pengangkutan yang sangat penting pada zaman tersebut. Okey, seterusnya nyatakan dua bandar yang maju dalam tamadun Indus. Tamadun Mohenjo-daro, Tamadun Harappa. Dua bandar, Bandung. Mohenjo-daro dengan Harappa. okey, betul jawapan kamu. Okey, soalan yang keberapa? Okey, nyatakan keistimewaan tamadun Indus. Apa keistimewaan tamadun Indus? Sistem pipe. Mereka lebih maju. Mereka lebih maju. Maju dari segi apa? Ada toilet. Mereka mencipta sistem baik dan pembentukan Bandar yang terancang. Siapa yang jawab tu? Mereka membina sistem Ya. paip dan pembentungan yang canggih. Okey, dalam tamadun Indus ni masyarakat dah mula ada hubungan dengan tamadun yang lain iaitu tamadun Mesopotamia. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan 3 kerajaan awal dalam tamadun Huang He. Kerajaan Purba. Tak. Apa 3 kerajaan awal? Tengah kerajaan baru. Kerajaan. Ya. 3 kerajaan kalau yang tadi siapa jawab tu kerajaan pertengahan, kerajaan baru, kerajaan purba adalah dalam tamadun Mesir Purba. 3 kerajaan awal dalam tamadun Huang He. Zia, Syang dan Siap. Zhou. Zia, siapa sebut tu? Zia, Shang, Zhou. So, Ada 3 kerajaan awal dalam tamadun Huang He. Ini adalah soalan-soalan yang berkaitan pengajaran kita pada hari ini. Okey. Seterusnya, soalan tak? Siapa nak tanya? Okay, jadi cikgu harap kamu buat nota dalam buku nota dalam buku nota masing-masing daripada bab 1 sekarang kita dah mula bab 5. Pastikan nota kamu siapkan nanti nak guna. Kalau nanti cikgu upload dalam Google Classroom. Boleh? Nota kamu. Okey, dalam buku konter semua ada kan buku konter?
Ada. Ada siapa tinggal kat sekolah? Bukan Boleh saya. ambil kan? Siapa yang tinggal buku kat sekolah boleh ambil lah. Ikut SOP yang telah ditetapkan. Okey, untuk latihan pada hari ini cikgu akan gunakan dalam buku Conquer. Kamu boleh buat latihan muka surat 69 hingga 71. Okey. Okey. Okay, jadi nanti kelas akan datang, kita akan bincang jawapan dalam buku Conquer. Muka surat 69 hingga 71 sahaja. Okey. Okey, ada soalan? Ada. Ada, faham tak? Ada. Jadi hari ni kita belajar apa? Hari ni kita belajar apa dah faham? Belajar tentang tamadun awal dunia. Tamadun awal dunia. Ada berapa tamadun awal dunia? 4. Ada? 4 tamadun awal dunia. Okey, kat mana wujudnya tamadun tersebut? Kamu tahu dah kan? Perkembangan awal dalam tamadun, keempat-empat tamadun. Okay, jadi kamu boleh buat ulang kaji, kamu boleh kalau ada pertanyaan boleh tanya cikgu ataupun guru-guru yang mengajar kamulah. Okay, ada soalan lagi? Okay, yang tu saja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung minggu depan, waktu yang sama. Okay, jadi kamu boleh buat bacaan dulu untuk bab 5. Kita akan masuk perbandingan sumbangan tamadun awal. Okay, perbandingan sumbangan tamadun awal kita akan tengok pada minggu hadapan. Okay, ada soalan? Tak ada. Ada. Faham? Kamu siapkan semua tugasan yang telah diberikan oleh guru lah, jangan duk tangguh nanti. Okey, Eric sudah buat. Kalau Eric sudah buat, tak apa. Yang belum buat tu kamu boleh buat yang cikgu bagi tadi lah, muka surat 69 hingga 71. Okey, yang tu saja untuk hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan dan pertanyaan, cikgu nak tamatkan pengajaran kita pada hari ini. Okay, tak ada. Tak ada apa dah? Kehadiran. Cikgu nak kehadiran kamu. Okey, kehadiran kamu tolong masukkan dalam Google Form yang mana cikgu letak dalam Telegram lah. Okey, tolong isi kehadiran kamu pada hari ini. Okey, yang tu saja. Yang tu saja untuk hari ini. Pengajaran kita untuk hari ini. Tak ada apa-apa, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat online pada hari ini ya. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey, jumpa lagi pada minggu hadapan. Siapkan tugasan kamu Okey. Okey. Cikgu. InsyaAllah.